Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini kita akan lihat bagaimanakah caranya untuk mula menghasilkan 3D modeling menggunakan kaedah extrude. Okay, di mana kaedah extrude ni adalah kaedah di mana kita akan extend sketch yang kita hasilkan pada jarak yang tertentu untuk menghasilkan bentuk yang solid. Okey, jadi untuk bermula, saya pergi kepada new file. Seperti biasa, untuk sesi perkongsian saya lebih suka menggunakan template metrik dan kita pilih standard.mm.ipt. Sekiranya anda masih tidak jelas berkaitan dengan penggunaan template ini, anda boleh rujuk pada video saya yang lepas. Tekan button create untuk kita mula melukis. Jadi untuk kita mula menghasilkan 3D modeling, kita perlu hasilkan dahulu sketch. Di mana dalam video sebelum ini saya dah tunjukkan teknik-teknik sketch yang ada untuk menghasilkan bentuk yang kita nak. Cuma dalam kaedah extrude, kebanyakannya sketch kita tak adalah nak lukis bentuk-bentuk yang kompleks. Biasa kita akan buat bentuk yang simple, part demi part, bahagian demi bahagian lah. Jadi untuk bermula saya akan pergi kepada start to the sketch, di mana saya nak pilih plane yang sesuai untuk saya mula melukis. Jadi untuk contoh ini, kita akan menggunakan plane XY plane ni. Klik pada XY plane dan kita akan masuk ke ruangan sketch. So sekiranya anda tidak tahu bagaimana nak menggunakan tool sketch ni, boleh rujuk pada video yang sebelum ini. So untuk menunjukkan kepada anda penggunaan kaedah extrude dalam menghasilkan bentuk 3D model, kita perlu menghasilkan sketch dahulu, di mana untuk sesi ini anda boleh follow step demi step yang saya tunjuk untuk lebih kefahaman. Sekiranya tidak faham, anda boleh ulang semula video ini untuk faham dengan lebih jelas bagaimana step untuk menghasilkan bentuk extrude. Jadi untuk contoh ini saya akan melukis bentuk yang simple dahulu, iaitu saya nak buat sini, saya nak buat bentuk menggunakan rectangle. Rectangle. Kalau bentuk yang melibatkan bentuk rectangle ni, kalau boleh elak kita guna line lah, sebab kalau kita guna line, kita kena buat 4 garisan untuk menghasilkan satu bentuk rectangle. Jadi lebih baik terus kita buat rectangle kat sini. So klik pada rectangle, so kita buat dia bentuk yang bebas dahulu, kemudian baru kita masukkan dimension. Tak kisah kalau anda nak masukkan dimension terus pun boleh, tapi saya memang amalkan cara melukis saya buat bentuk dahulu. So di sini saya ambil dimension. Diingatkan sekali lagi, untuk kita mendapatkan ukuran, ada dua keadaan yang anda perlu pilih untuk buat dimension ini. Yang pertamanya, sama ada kita nak ambilkan panjang garisan ini, iaitu kita klik directly pada garisan, dan bawa dia ke atas. Klik untuk kita masukkan nilai, di mana nilai saya masukkan 50 dekat sini. Double klik, sebabkan saiz tadi besar, jadi kita nak zoom all, double klik pada scroll button pada mouse anda. Kemudian saya nak masukkan tinggi ni pula. So kita kaedah kedua saya nak tunjuk untuk kita masukkan dimension ni. Tadi kita klik pada garisan untuk dapatkan panjang garisan, ataupun kaedah kedua kita boleh pilih jarak, iaitu jarak ni bermaksud kita kena klik dua garisan. Garisan pertama dengan garisan kedua. Ada keadaan mudah kita pakai terus pada kaedah yang pertama tadi, ada keadaan mudah untuk kita buat jarak macam ni. Di sini saya masukkan juga nilainya adalah 50. Double klik pada scroll button untuk zoom all. So ini adalah sketch simple yang saya buat supaya kita nak buat contoh latihan extrude ni. So anda boleh ikutlah, buat rectangle, buat panjang 50, tinggi je 50. Ada soalan juga yang pelajar tanya saya. Bagaimana kalau saya nak adjust kedudukan dimension ni? So nak adjust kedudukan dimension ini, pastikan kita punya arahan dimension ini perlulah off-kan dahulu, ataupun kita perlu keluar dahulu daripada arahan dimension ini dengan klik pada keyboard anda button escape, ESC tu kan. Jadi dia keluar. Jadi dah keluar arahan, baru kita boleh klik kat dia dan kita tarik dia. Susunlah pada jarak kedudukan yang kita nak. Diingatkan dimension ni jangan dibuang, sebab ianya akan menjadi fix dimension untuk kita punya objek. Kalau kita buang, nilainya nanti boleh berubah. So
Itu just untuk recap balik apa yang telah dipelajari dalam video-video yang lepas. Okay, saya teruskan. Okay, bila kita siap satu sketch yang lengkap seperti ini, kita boleh tekan button finish sketch untuk kita keluar daripada arahan sketch. Okay. Okay, untuk kita menggunakan arahan extrude tadi, arahan extrude ni adalah arahan untuk kita extendkan sketch kita pada jarak yang tertentu. So kita boleh pergi kepada arahan extrude dekat sini. Okay, make sure tadi kita tekan finish sketch ni. Okay, baru dia keluar arahan extrude ni. Klik pada arahan extrude. So sekiranya sketch kita tadi dilukis dengan betul, maka secara automatiknya dia akan tunjuk kita preview bagaimanakah sketch kita tadi di-extend dan membentuk permukaan yang membentuk objek yang solid seperti ini. Seandainya kita punya line tadi terputus, maka dia tak akan paparkan bentuk seperti ini. Okay. Sebaliknya dia akan menunjukkan bentuk dipanggil sebagai surface. Dia akan jadi bentuk surface. Ni macam ni lah. Kalau anda extrude, anda dapati anda punya sketch tadi dia extrude dalam bentuk seperti ini, iaitu color orange seperti ini. Sebenarnya ini bermaksud garisan yang anda hasilkan tersebut dia mungkin terputus dan menyebabkan dia gagal untuk membuat solid extrude. Jadi ini di sini kita tak nak lah kalau macam ni. Okay. Ini saya tunjuk preview saja. Ini dipanggil sebagai extrude surface. Permukaan sahaja dia extrude tapi dalamnya tak ada. Okay. Itu contoh. Tapi normalnya kalau anda buat sketch yang betul, maka anda akan lihat dia akan buat preview kawasan kita punya sketch tadi akan di-extrude, akan membentuk bentuk solid seperti ini. Okay. So kawasan yang tertutup sketch ini kita panggil sebagai profile. Kalau anda tengok sini, secara defaultnya dia akan select satu profile. One profile, maksud ni kawasan tertutup yang di-detect ada satu profile. Okay, maka dia menunjuk dia akan tunjuk preview seperti inilah. Okay. Yang seterusnya adalah dalam kita membuat extrude ini, kita kena lihat pula bahagian behavior ni, iaitu arah, direction, di manakah extrude kita berlaku. Okay. Secara defaultnya dia akan pergi kepada direction nombor 1 ini, iaitu default direction. Default direction ni biasanya dia akan bawa ke kiri. Okay. Dan untuk dapatkan arah yang bertentangan, kita boleh pilih direction yang kedua, iaitu dipanggil sebagai flip. Flip. Kalau anda menggunakan Autodesk Inventor version yang sebelum ini, dia dipanggil sebagai direction nombor 2. Direction 2. Okay, ni di flip kat sini. Ada keadaan kita nak direction dia seperti ini. Kita tak nak default. Itu bergantung kepada kita punya lukisan lah. Jadi ini secara defaultnya kita akan pilih default, tapi ada keadaan kita nak dia flip. So anda boleh pilih flip dekat sini. Iaitu sketchnya, bezanya sketch ini di hadapan, dia extrude ke belakang. Kalau tadi sketch kita kat belakang, dia extrude ke depan. Itu bezanya. Ada keadaan juga di mana kita kena menggunakan direction yang ketiga, dipanggil sebagai symmetric. Iaitu symmetric ini dia akan bagi dua. Separuh daripada saiz kita akan ke belakang dan separuh lagi akan ke depan macam ni. Dia akan bagi sama rata. Kalau katakan saya ubah nilai dia menjadi 30, okay, jadi dia akan buat 15 ke belakang, 15 ke hadapan. Ada keadaan kita nak bagi sama rata macam ni. Depend on lukisan. Dan ada keadaan juga kita nak ukuran dia berbeza. Belakang panjangnya berbeza dengan panjang ke depan ni, kita boleh pilih direction yang keempat, dipanggil asymmetric. Contoh sini kita boleh ubah distance dia A ni adalah merujuk kepada distance ke depan ni ataupun ke kiri ni. Contoh saya letak 10. Okay, direction B ni ke yang sana lah. Anda boleh tengok di sini. Alright. Okay, seterusnya kita ada juga option yang pilihan yang seterusnya dipanggil sebagai advanced properties di sini, iaitu kita boleh ubah dia punya sudut taper. Okay, yang taper ni jarang diguna pakai lah, tapi seandainya case anda memerlukan taper, anda boleh ubah dia punya nilai di sini. Okay, di mana taper ni merujuk kepada sudut bukaan kita punya extrude. Contoh kalau kita letak nilai negatif 10, maka dia akan kucuk ke dalam lah, ataupun dia akan buat menirus. Menirus. Kalau kita buat positif, dia akan kembang lah. Itu beza dia. Tapi secara default, banyak exercise kita tak pakai.
Jadi saya letakkan kosong saja di sini. Okey, jadi saya kembali pada duration default untuk kita punya sesi pembelajaran. Okey, so di sini hopefully anda faham. Untuk kita buat extrude ni kita perlu pilih arah yang betul mengikut soalan yang kita buat. Okey, advanced properties ni untuk taper ni sudutnya ada mengikut soalan. Kalau perlu anda masukkan nilai, masukkan, kalau tidak biarkan je lah nilainya kosong. Okey, so untuk case latihan kita ni saya akan menggunakan distance dia adalah 50 juga. Lebih kurang sama dengan sisi tadilah. Okey, saya letak 50 dan kita tekan OK. Alright, jadilah bentuk solid yang pertama kita, iaitu box tadi. Rectangle tadi kita extrude sebanyak 50, jadi dapat bentuk seperti ini. Okey, seandainya ada keperluan anda nak edit sketch anda. Contoh saya nak edit sketch kita ni. Ukuran kita buat tadi 50 kali 50 tadi salah. Kita nak edit. So anda boleh edit dengan pergi kepada model browser sebelah kiri ni. Klik kanan edit sketch. Edit sketch ini untuk kita edit balik sketch kita. Okey, di sini saya ubah sketch saya. Saya nak gunakan nilai 40 di sini. Okey, ukuran sini pun 40. Alright. Okey, 40. Kemudian kita tekan button finish sketch dan dia akan update size tersebut. 40 kali 40. Itu arahan untuk kita buat edit. Seandainya kita nak edit sketch kita tadilah. Edit sketch. Jadi tak perlu kita nak undo kalau kita salah masukkan ukuran. Kita edit saja. Seandainya kita perlu undo, bayangkan kalau kita buat satu design yang kompleks. Bila kita nak betulkan satu size saja kita nak kena undo, jenuh. Memang sakit lah nak undo banyak kan. Tapi dalam Inventor ni bagusnya kita just perlu edit sahaja, edit sketch. Terusnya kita juga boleh edit feature. Edit feature ni adalah edit pada setting extrude kita tadi. So saya klik pada sini, edit feature. Di sini anda boleh lihat kita akan kembali kepada properties untuk extrude tadi. Okay, mungkin saya nak tukar nilai extrude saya ni kepada 60. Jadi dia akan extend 60 kat situ. Klik OK untuk confirm. Okay, so itu adalah sedikit pengenalan berkaitan dengan extrude, arahan extrude, iaitu kita nak buat extrude ni perlulah ada sketch dahulu sebelum kita boleh buat extrude. Okay, biasanya kita punya lukisan tidaklah semudah ini simple je. Jadi kita nak buat ubah suai sikit, di mana kita nak buat jadikan objek kita ni kepada bentuk yang lebih menarik, iaitu kita akan buat lagi satu sketch lain. Okay. So kalau tadi kita buat sketch, bila kita klik sketch, kita akan start to the sketch, kita akan dipaparkan dengan plane tadi kan, XY plane, YZ plane dengan XZ plane. Tapi bila kita dah ada pun bentuk solid dalam kita punya lukisan, dalam kita punya working area ni, maka plane tadi dia tak dipaparkan dah. Dia ada, dia dekat sini origin. Kita boleh nampak ni plane dia, XY plane, YZ plane, XZ plane dengan XY plane. Dia wujud, cuma dia tidak dipaparkan. Kalau kita nak guna, kita kena pergi kat sini. Tapi kalau tidak, kita akan pilih permukaan solid kita ini sebagai plane ataupun permukaan untuk kita buat sketch. Okey, jadi kita nak buat satu sketch baru lain di permukaan objek kita ini. So klik pada permukaan kita nak. Contoh di sini saya nak pilih permukaan sebelah kanan ni sebagai kawasan saya nak buat sketch baru. So klik pada start to sketch dan pilih permukaan tersebut. Maka kita akan dipaparkan bahagian tepi ni. Yang kawasan kita pilih tadilah. Okey, di sini saya nak buat satu rectangle. Okey, satu rectangle di mana di sini saya akan lukis start daripada garisan Make sure saya sentuh pada garisan ini supaya dia bermula pada garisan yang sama. Kemudian saya drag kat sini lah. Okey, di mana saya nak masuk rectangle yang kedua ini, saya nak jarak dia daripada dia ke sisi ini adalah 10. Okey, jarak sini pun sama 10. Okey, dan jarak dia ke atas saya bagi lebih sikit lah, 15. Okey. Jadi ada keadaan tak semestinya kita kena tahu berapakah saiz rectangle kita ini, tapi kita cuma tahu jarak dia. Jadi ini kaedah dia. Bagaimana kalau anda nak buat satu sketch yang melibatkan jarak seperti ini. Okey, dah siap saya punya sketch ini. Saya tekan finish sketch.
Kemudian kita nak gunakan lagi arahan extrude yang berikutnya untuk membantu kita menghasilkan bentuk yang lebih kompleks. So klik pada extrude. Okey, bila kita klik pada extrude, untuk yang kedua ini dia tak detect profile. Kalau tengok sini dia tak auto. Jadi kita kena select kawasan mana kita nak pilih sebagai profile. Biasanya berlaku bila wujudnya profile yang banyak. Profile ni masuk sini lah, ni kawasan tertutup ni. Ni profile. Sini pun jadi profile. Okey. Kalau tepi tak adalah sebab sini kita tak buat sketch tadi kan. Jadi ini wujudnya dua profile yang kita boleh pilih. So kita boleh pilih lah profile mana kita nak. Okey, case ini saya nak pilih profile iaitu rectangle kecil yang kita buat tadi. So klik kat sini. Bila kita klik dekat kawasan tersebut, profile tersebut, barulah dia extendkan kita punya sketch tadi. Okey, di sini bila kita klik untuk extrude yang kali kedua akan wujudnya satu tab di sini. Tadi tak ada Anda boleh ulang balik video ini, anda cek balik betul ke tidak. Tadi dia tak keluar tab ini output ni tak ada. Tapi bila kita buat extrude kali kedua, dia akan keluar satu tab ni dipanggil output, di mana kita kena pilih boolean ataupun jenis extrude yang kita nak. Sama ada kita nak jadi extrude join. Ini adalah extrude join. Extrude join bermaksud dia akan gabungkan area yang pertama ini dengan kedua ni. Kalau kita tekan OK, dia akan jadi dua bongkah macam ni lah, bercantum. Join. Tapi kalau kita pilih option yang kedua, iaitu dipanggil sebagai cut. Cut ini bermaksud dia akan potong. Bezanya untuk join, dia akan tunjuk previewnya rectangle ini akan berwarna green, warna hijau. Tapi kalau cut, dia akan berwarna merah. Maksud dia potong lah. Kalau anda nampak dia tunjuk merah ni, maksud dia sedang buat extrude cut. Okay, kadang-kadang dia auto pilih ni, jadi kita kena make sure, kena faham. So kalau dia tunjuk merah ini bermaksud dia dalam mode extrude cut, dia potong. Ataupun option yang ketiga kita boleh pilih intersect. Intersect warna biru. Intersect ni bermaksud dia hanya akan tinggalkan kawasan yang bergabung. Okay, biasanya saya jarang pakai lah intersect ni. Intersect saya jarang pakai. Biasanya saya guna pakai join dengan cut sahaja. Okay. Jadi case ini saya nak buat extrude cut, saya nak potong kawasan ini, jadi just biarkan cut di sini. Dan untuk distance cut ni sebenarnya tak depend on anda punya soalan. Kalau katakan jarak dia ada jarak, bermaksud dia potong tak habis setakat sini sahaja, maka anda masukkanlah jarak dia. Let's say jarak dia 10 kan. Masukkan jarak dia 10. Tapi katakan dia tembus habis, jarak ini anda boleh buat nilai yang lebih besar, tak kisah. Terlajak pun tak ada masalah, sebab in the end bila dia cut, benda ni akan hilang lah. Kalau cut ni. Kalau join kena ikut fix size kita nak, tapi kalau cut ni bebas lah ukuran dia. Sebab kita potong habis, kecuali kita tak potong habis, kita potong sikit saja. Okay, so saya teruskan, saya biarkan dia extrude potong habis kat sini. Ataupun cara mudah kita boleh pakai option kat sini. Ada dipanggil sini truth all. Truth all ni maksud dia potong habis. Kita pening kepala dia punya ukuran berapa kita nak dia, berapa panjang dia nak ni. Sebab kalau kita masuk ukuran, kadang-kadang nilai kita masuk tu mungkin kalau kita tarik tak tepat, jadi dia ada balance lagi. Senang pakai truth all ni, dia akan potong habis. Kita tak perlu fikir dia punya ukuran lah. Okey, kalau sudah kita tekan OK. Jadi sini kita boleh lihat kita punya box tadi, kita punya solid kita tadi ni dah pun dipotong. Saya pakai orbit di sini nak tengok. Tengok dia dah potong habis kat situ. Alright, seterusnya, okay, untuk contoh ini saya buat lagi satu sketch, iaitu start to the sketch. Kali ini saya buat di atas. Kali ini saya buat di atas. Okay, di mana kawasan atas ni saya nak buat lubang. Okay, saya nak buat lubang. So di sini saya akan gunakan circle. So nak mulakan circle ni kita tak tahu kat mana center. Okay, kita boleh cari dia punya center dia. Dia ada dua pilihan, sama ada anda memula klik kat mana-mana, ataupun anda boleh bawa anda punya cursor ini, bawa dulu ke hujung ni, tunggu dia keluarkan dot tu, maksud dia center kepada garis tersebut. Dan di sini pula sama, tunggu dia keluarkan dot tu. Okay. Tapi saya sebenarnya tak suka sangat cara ni, kadang susah nak dapat. Okay. Susah dapat dia punya kedudukan. Jadi saya suka gunakan kaedah yang bebas sikit, iaitu saya klik kat mana-mana dulu.
Okey, so bulatan ini kita masukkan dulu dia punya radius atau diameter. Let's say saya menggunakan diameter 20. Masukkan dulu. Saya klik kat mana-mana tadi saya bukan ikut dot tadi rujukan reference line tadi saya tak pakai lah. Sebab ada keadaan susah nak dapat. Jadi senang saya buat bebas macam ni. Okey, dah dapat bentuk bebas ini diameter 20, kita buat pula dimension kat sini. Di sini kita masukkan jarak dia. Masukkan jarak dia daripada sini ke titik tengah bulatan. Itu kita nak jarak dia center, jadi kita ambil berapakah panjang ni tadi? Panjang ni tadi ialah 60. Jadi separuh daripadanya adalah 30. Okey. Di sini tadi panjang di sini adalah 40 tadi. Jadi kita ambil daripada tepi ni ke titik tengah ini. Dan letak atas boleh, letak bawah boleh. Tadi 40, jadi separuhnya adalah 20. Itu cara kita dapatkan center dia lah. Mesti ada dua rujukan, iaitu daripada tepi dengan daripada atas atau bawah, dan juga daripada tepi ni. Nilainya separuh lah daripada nilai keseluruhan. Okey, bila dah dapat center seperti ini, baru kita tekan button finish sketch dan kita pilih extrude. Di sini tadi saya nak gunakan cut. Senang tadi, kita ambil terus all. Kita potong habis lah. Klik OK untuk confirm. Okey, so selesai untuk bahagian extrude ini. Okay, kalau katakan anda pusing menggunakan orbit ni, anda pusing untuk tengok, anda nak kembali kepada kedudukan asal, mudah sahaja. Gunakan tekan button home ini, gambar rumah ini, untuk kembali kepada view asal. Okay, itu adalah basic untuk kita membuat extrusion, untuk buat extrude. So hopefully anda faham untuk buat extrude ni. Pertama sekali mesti ada sketch. Kedua, sketch tersebut perlulah dia mempunyai profile yang lengkap, tidak terputus. Ketiga, kita extrude perlulah ada kita punya direction, arah mana kita nak buat, default ke, flip ke. Yang ketiga tadi symmetry ke ataupun asymmetric. Dan juga kita perlu ada distance ni, jarak dia. Kalau ada keperluan nak guna taper, masukkan taper. Kalau tidak, tak perlu. Okay, so hopefully dalam video ini anda faham tentang basic of extrusion. So dalam siri video berikutnya saya akan tunjuk secara praktikalnya bagaimana kita nak membuat bentuk menggunakan prinsip asas extrude ini, bentuk-bentuk tertentu, supaya anda nampak lagi lebih jelas lagi penggunaannya secara praktikal. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.